Assalamualaikum, hai guys. So hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai peluang kerja sebagai perunding hartanah ataupun dikenali sebagai property agent. Dekat Malaysia ni tak ramai yang tahu ataupun tak tahu bagaimana untuk menjadi perunding hartanah yang berdaftar. Kalau macam orang tanya you buat apa sekarang? I menjadi perunding hartanah. So betul something like macam kelas kan, macam kagum. Kan hartanah yang melibatkan beratus ribu, hartanah yang melibatkan jutaan ringgit. Yang pertama adalah you guys perlu pergi ke mana-mana institusi yang menawarkan NCC course. NCC tu stand for Negotiator Certification Course. Salah satunya adalah MIEA, Malaysian Institute Estate Agent. You guys boleh buat secara online. Learning center dia ada dekat PJ, ada dekat KL, ada dekat Johor. Bayaran untuk ambil NCC ni selama 2 hari RM636 termasuk GST dan termasuk makan. So you guys akan dapat buku macam ni. Okay, ini dia punya buku yang akan dibagilah setiap seorang yang ambil course ni. So dalam tempoh 2 hari tu dia akan cover satu buku ni. Ada banyak lah, dia akan explain you anything. So selepas saja habis kursus 2 hari tu, you guys perlu tunggu kurang dalam 5 hari begitu untuk mendapatkan sijil. Dapat macam ni. So bawa sijil ni pergi ke mana-mana agensi property yang dah berdaftar, bagi tahu dia yang saya nak jadi perunding hartanah. Untuk masuk dalam agensi tersebut mungkin dia ada kenakan charge fee dalam 100 ke 80, bergantung. You guys kena tanya sendiri berapa dia punya fee untuk kemasukan. And then pihak agensi akan mendaftarkan anda sebagai real estate negotiators. Okey, pihak agensi ini akan mengambil butiran-butiran seperti gambar, sijil, lembaga penilai pentaksir ejen harta tanah dan pengurus. So pihak LPPH ni akan mendaftarkan anda sebagai real estate negotiators. Proses ini mengambil masa dalam 2 minggu. Selepas dapat sahaja nombor pendaftaran keahlian, you guys dah boleh mula menjual property, dah boleh deal dengan klien. Bila klien tahu yang you ni adalah perunding hartanah yang berdaftar, dia pun rasa yakin. Dalam tempoh sebulan tu ataupun kurang daripada sebulan tu, you guys akan terima tag ataupun dikenali sebagai rent tag. Okay, rent tag macam ni. Ini adalah tag kita yang kita akan pakai sewaktu jumpa customer lah, jumpa klien, kita akan pakai ni. So sebagai perunding hartanah ni, kita akan cari listing, kita akan mencari owner-owner yang nak menjual rumah mereka. Lepas tu pula, lepas kita dapat pemilik yang nak menjual, kita akan iklankan rumah mereka. Kita cuba untuk mencari buyer kita seperti orang tengah di antara pemilik rumah dan juga pembeli. Kita akan hantar dan uruskan dokumen pembeli kepada pihak bank untuk menguruskan pinjaman rumah. Lepas pinjaman perumahan pembeli telah diluluskan, kita akan buat SMP, Sales and Purchase Agreement dengan lawyer. So after sign SMP tu, kita dah boleh collect kita punya commission. Okay, the best part is commission lah, sebab orang pun nak tahu jadi perunding hartanah ni berapa komisen kita dapat. Mengenai komisen dia bergantung kepada pihak agensi. Contoh, agensi A memberikan komisen sebanyak 60% daripada booking fee. Contoh, bila pembeli nak membeli rumah, dia akan membayar booking fee 3% daripada harga rumah. Kalau harga rumah bernilai RM500,000, 3% adalah RM15,000. So komisen kita sebagai ejen RM15,000 darab dengan 60%, kita akan dapat RM9,000. Kalau dekat Malaysia ni standard lah, orang akan beli rumah bernilai RM350,000. So kalau RM350,000 sekalipun, kalau booking fee 3%, RM10,500. Daripada 60% tu, kita akan dapat RM6,300. Okey lah kan? Kalau sebulan satu rumah dapat komisen macam tu, kira nice lah. Okey sangat. Sebulan satu rumah. Itu kalau sebulan sebuah rumah. Kalau sebulan 2-3 buah rumah,
Sebab itu penghuni hartanah yang berjaya, mereka menjana pendapatan lebih RM10,000 sebulan, RM20,000, bergantung kepada usaha kita. Kalau kita usaha lebih, insya-Allah kita akan dapat banyak. So far kita ada dalam lebih 40,000 keahlian. Tapi yang masih hidup, yang masih bertahan dalam 20,000 lebih sahaja. Even dalam kelas khusus pun pihak penceramah tu pun dah bagi tahu lah. Mungkin dalam 10 orang tu mungkin 3 orang je yang akan hidup. Sebab bila kita masuk dalam bidang hartanah ni, dia punya recah dia agak hebat juga, agak hebat. So nasihat saya kalau nak masuk dalam bidang hartanah ni, okey, tak ada masalah pun. Cumanya kena kuatkan semangat and sentiasa belajar dan cari pengalaman. Kalau boleh, carilah agensi yang bertanggungjawab, agensi yang boleh guide kita, agensi yang boleh memberikan sebarang jawapan atas segala persoalan yang kita ajukan. Sebab apa tau? Sebab bila kita seorang penghuni hartanah yang baru masuk dalam bidang ni yang kita tak pernah tahu macam mana nak proses, nak berurusan dengan pihak bank, nak berurusan dengan pihak peguam, nak berurusan, dia punya step by step, dia punya rencah tu agak banyak, proses tu agak banyak sedikit. You rasa berminat, masuk je, join je. Mana tahu you punya potensi, you punya rezeki ada dekat sini kan? Tak salah untuk mencuba, sebab setiap bidang tu mempunyai potensi yang berbeza. So kalau kita tak mencuba, kita tak akan tahu kita punya kemampuan dan juga rezeki.